Hai, bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan simbol modulus supaya kita boleh buat penyelesaian masalah. Simbol modulus ini kalau dalam matematik kita guna ianya sebagai peratus. Nak tahu caranya bagaimana? Tunggu. Thank you untuk yang sudi menunggu dan juga menonton rancangan ini. Video ini tolong like and share. Yang penting subscribe supaya anda mendapat video-video yang terkini daripada saya. Okay, so saya akan tunjukkan PowerPoint saya. Okay, ini adalah slide PowerPoint yang kita dah tengok sebelum ni. Ada operator, ada equal 2 kali, equal to, iaitu kita membuat perbandingan antara keduanya. Dia mesti true, kedua-dua belahnya dia banding nilai yang sebelah kiri dan juga nilai yang sebelah kanan. Yang ni saya ingat semua dah belajar, cuma mungkin ada yang lupa. Kemudian simbol yang kedua iaitu not equal to, iaitu dia tidak sama dengan yang kata yang nilai yang disetkan. Dan yang ni popular lah, less than, kemudian less than or equal, greater than or equal. Yang itu pun saya rasa semua dah pakar dan semua dah buat latihan. Yang saya nak cerita pada hari ini adalah dia punya ni. Okey, yang seterusnya iaitu operator yang boleh kita gunakan untuk calculation. So macam divide ni dah biasa divide, minus. So satu lagi yang saya nak tunjukkan di sini iaitu product. Okey, product iaitu multiply, multiplication menggunakan simbol star. Ini untuk programming lah, khas untuk programming. Dan juga sum ni adalah sebenarnya total untuk addition, additional dan menggunakan simbol plus. Dan average, sebenarnya average ni adalah hasil sum ni dibahagikan number, berapa number yang dia ada. Okey, ini average. Dan last sekali adalah modulus. So modulus ni lah yang saya nak highlightkan dalam video kali ini. So syaratnya bolehlah tunggu sehingga saya tunjukkan. Okey, bagaimana? Saya tunjukkan salah satu dulu. Okay, saya tunjukkan satu-satu dia punya. Okay, dia punya ni. Saya nak tunjukkan PowerPoint saya. Okay, so operator product ni sebenarnya adalah multiplication. So kita menggunakan dia punya simbol asterisk. So bagaimana cara nak guna adalah so product equal number 1 times number 2. Ini contoh. Saya takut ada pelajar dia salah faham. Produk itu adalah produk. So sebenarnya dia bukan produk, dia adalah hasil darab. Okey, so yang kita nak tengok satu lagi adalah dia punya bagaimana cara untuk kita guna. So you mesti buat read dulu. Ada input 61 koma 62. Okey, then baru boleh buat dia punya operasi. So dia punya proses product equal 61 62. Dan baru boleh kita buat dia punya output dia adalah kalau you guna display lah. So print. So saya nak buat display. Display apa? Panggil balik nama produk tu. So nama produk dia lah.
Okay, so display product. Okay, dah siap. So kita pergi yang seterusnya, iaitu additional. Additional ni dia pelik, dia menggunakan sum. Dalam komputer, sum ini adalah hasil tambah. So bagaimana kita nak guna? Senang je. So katakan number tadi, read number 1, number 2. So lepas kita ada input, kita akan buat proses dia sum equal equal num1 plus num2. Macam tu je lah. So kalau kita nak display dia punya output so kita call saja nama dia, nama sum so sum ni datang situ, so kita tulis sum exactly same the spelling dia. Okey, yang seterusnya operator average. Average ni sebenarnya kalau you all, saya nampak soalan yang sebelum ni you all buat macam dua kerja lah. Contoh yang saya boleh tunjuk dekat sini itu hari. So total ingat tak lagi? So num1 plus num2. Okay. Num3 hari tu. Dalam kuis ke mana saya perasan ni tadi. And then nak cari average. Lagi sekali you all buat num1 plus num2 plus num3, and then you all buat macam ni. Sebenarnya buang masa sebab yang di bawah ini adalah total. Okay, ini semua ni adalah total. So you sepatutnya buat macam ni. Okay, average equal yang ni total ni adalah sum kan. Saya potong balik. Sum ni hasil tambah you all dah tahu So sum je lah. Sum divide by 3. Kan ringkas sahaja kalau macam ni. Nampaklah kita ni nampak bijak sikit. Okay. Tapi ada pelajar dia buat macam ni. Kita buat yang ni dulu. Average. Ada 2-3 orang buat num1 plus num2 plus num3. So dia buat macam ni. Dan dia bagi 3. Sebenarnya matematik tu betul lah. Benda tu betul. Dia tak ada salah. Tapi dalam algoritma kita dah semakin menghampiri bahasa tu cara ni dia salah lah. Kita tak boleh nak buat macam tu. So yang ni matematik punya cara. Okay, so kita tak boleh guna yang ni. Better guna yang ni sahaja. Okay. Selesai untuk average. So kita pergi pada modulus yang ditunggu-tunggu ini. Modulus. Modulus ni macam ni. So cara nak guna dia adalah saya tunjuk di sini. Katakan 5 bahagi 2. So 5 bahagi 2 adalah 2. 2 darab 2 adalah 4. So tolak 1, tolak 4 jadi 1. So 1 ini adalah reminder. Remain. So jawapan dia bagi 5 modulus 2 adalah 1. So 1 itu datang daripada sini. Yang tu. Yang itulah pengiraan dia. So saya rasa yang ni pelajar mungkin dah tahu tapi mungkin terlupa agaknya. Okay. So saya nak tunjuk penggunaan modulus ni macam mana. So katakan find ataupun gini, kita buat soalan identify ataupun determine odd number or even
number. So yang ni soalan if lah. Soalan if. So kalau dia apa ni odd, dia akan papak odd lah. So kita tambah sini sikit. If odd number, display this is odd number. Or otherwise, okay, otherwise kita tulis otherwise, kita guna perkataan otherwise lah, cepat sikit. This is even number. Okay. So bagaimana kita boleh kenal pasti nombor yang dimasukkan ini adalah odd ataupun even. So kalau odd ni dia genap, ni genap, ni ganjil. Ganjil, odd ni ganjil. Ni adalah genap. Okey. So cara kita nak selesaikannya adalah cuba kita tengok bagaimana menggunakan modulus ini. So contohlah 1 bahagi 2. So jawapan dia berapa? 1 bagi 2 kosong, kosong bagi dia 1. So 1 jawapan dia. Okey, ni 1. Kalau 2 bahagi 2 jawapan dia. Okey, tengok kita buat kira-kira 2 bagi 2. Okey, 1. 2 bagi dia kosong. So kosong. 3 bagi 2. So 1. 4 bagi 2. 4 modulus 2 adalah kosong. 5 modulus 2. 1. Bla 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 bla. Contoh kita ambil 13. Modulus 2. 1. 14 modulus 2. Kosong. So kalau kita dapat perhatikan di sini, yang mana 1 ini adalah odd. Dan kosong ini pula adalah even. So automatically kita boleh detect, kita boleh tahu dia punya yang mana satu nombor ini adalah odd ataupun even. So kalau kita tulis di sini, apa kita nak tulis? Kita cuba if, mula-mula sekali kena enter result dulu, enter input dulu. Okay, saya gunakan pen ni. If, bukan if, read number. So number yang hendak dimasukkan ini, kita tak tahu nombor tu adalah genap ataupun ganjil, odd ataupun even. So lepas dia read odd number, kita akan buat operation dulu. Okay, buatkan operation dulu. So macam mana nak buat operation? So operation dia senang aja. Answers. Okay, number modulus dengan 2. So kalau jawapan dia adalah 1, so kita kata dia sebagai odd. Kalau jawapan dia kosong, kita akan kata dia sebagai even. So bagaimana kita nak tahu? So kita kena buat if. So answers, kita guna answers tu. Variable kali ini saya guna answer. Equal 2 kali. So kita akan compare. Okay, 1. So jawapan dia display. Ni keluarkan terus. This is odd number. Okay. So else display. Tak perlulah nak cari kosong tu. Sebabnya automatic. Kalau dia bukan baki 1, so confirm dia baki kosong. So display apa ni? Display yang bawah ni. Ni yang biru ni. So this is even number. Senang je.
Okey, sangat senang. Saya kena ringkas, malas nak tulis banyak ni. Jangan ikut saya pula. So, dan dia N is. Okey. So, harapnya boleh nampaklah kegunaan modulus ni. Ada benda lain juga. Semuanya contohnya kalau kita buat cuba kita tengok kalau kita buat odd number yang kita buat pengiraan lain. Kita cuba So kita try kepada nombor, cuba dia modulus dengan 3. Okey. Contoh number ni moduluskan 3. So katakan 2 modulus 3. So, berapa? Saya pun tak tahu ni. 2 bagi 3. 0. Susah sikit lah kalau nombor besar. Biasa kita akan moduluskan dengan 2 je lah. Kalau nak tahu dia punya nak tahu dia punya jawapan. So, boleh juga 3 bagi 3. So, 3 modulus 3. So, confirm lah kosong kan? 3, 1, 3. Kosong. So, kosong lah jawapan dia. So, cuba kita buat 4. 4 modulus 3. So, dia akan ada baki 1. Ini pun sama. Ada baki. So, 5 modulus 3. So, 5 modulus 3. 2. Oh, yang ni tak silap saya 2 ni. Jawapan dia. 2. Okey. 5 modulus 3. 1, 3. 2 juga. 2. Okay, 6 modulus 3. Equal 0. 7 modulus 3. 1. Nampak tak? 2, 0, 1, 2. Okey, yang kita predict lepas ni jawapan dia 2. Okey, 8 modulus 3. 8, 6, 2. Yes, betul. 9 modulus 3. 0. So, adalah kegunaan modulus ni. So, you all nak kena sesuaikan penggunaan dia. So, itu saja untuk kali ni. Orang kata cukuplah sekadar memberi penjelasan bagaimana modulus ini digunakan. So, saya nak tengok jawapan-jawapan pelajar yang boleh